Sidang perwakilan yang dihormati sekalian, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnianya. Ini merupakan hari yang terakhir himpunan 2014 persidangan UMNO pada kali ini. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. UMNO Barisan Nasional masih memerintah di negara ini. Sidang perwakilan yang dihormati sekalian, saya sedar dan tahu peringatan daripada Tan Sri Pengurus Tetap masa tak cukup dan sering saya dalam ucapan persidangan ini terbabas. Maka saya nak pendekkan ucapan ini seboleh-bolehnya. Saya akan menyentuh dua perkara. Kerana kita harus sedar dan tahu sidang perwakilan yang dihormati sekalian. Dalam berhadapan dengan cabaran yang kita lalui, kita harus berpijak di bumi yang nyata. Keadaan pada hari ini amat mencabar. Bukan setakat untuk Barisan Nasional, bahkan juga UMNO, apatah lagi agama Islam dan umat Melayu di negara ini. Menyedari hakikat ini, saya akan membicarakan dua perkara. Pertama, yaitu mengenai dengan isu pendaftaran ahli dan daftar pemilih. Dan saya selaku pengurusi jawatan kuasa ini. Yang keduanya, saya akan menyentuh mengenai dan perkara yang cukup penting, bagaimana harus kita menangani dan mengurus perbedaan di dalam negara hari ini. Ini merupakan perkara yang pokok dalam memantapkan perjuangan bangsa kita dan agama kita. Seperti yang diungkapkan oleh yang amat berhormat Presiden beberapa kali dalam himpunan ini. It's a game of number. Daftar pemilih ini cukup penting bagi kita untuk memastikan survival. Bukan setakat UMNO, Parti UMNO, bangsa Melayu di negara ini. Gagal kita menterjemahkannya, jumlahnya mencukupi untuk membolehkan kita menang dalam pilihan raya, maka gagallah kita akan berkuasa. Saya bimbang setelah langkah demi langkah yang kita lakukan di peringkat Majlis Tinggi, kita putuskan kita turunkan kuasa ke peringkat negeri dan bahagian-bahagian untuk meramaikan bukan setakat ahlinya UMNO, tapi juga menjadi pengundi. Apa artinya kita menjadi ahli UMNO kalau tak mampu memperkasakan UMNO untuk memberi undi dan sokongan dalam pilihan raya? Ini penting. Dalam pengkalan data Suruhanjaya Pilihan Raya, dari Jun 2013 sehingga September 2014, bimbang saya data dia. UMNO 5.939, DAP 9.309. Yang tinggi grafnya. Hak parti-parti komponen cukup membimbangkan. MCA 256, MIC 266, Gerakan 373. Yang amat berhormat Presiden mengarahkan saya untuk panggil semua parti-parti komponen untuk memastikan supaya dapat gerakan nasional kita lakukan. Dan saya juga dah edarkan satu taklimat daftar dan pindah bantahan, satu manual bantahan rang daftar pemilih ke seluruh bahagian di seluruh negara kita, termasuk parti-parti komponen Barisan Nasional, untuk memastikan supaya gerakan ini dapat kita jayakan, menambah jumlah undi, bukan setakat menambah ahli UMNO nak menang di peringkat bahagian dan cawangan. Ini penting. Survival parti bukan berlandaskan dengan laungan. Gerakan kerja, amalan. Mengukur manusia bukan dengan ucapan perbuatan itu kebenarannya.
Penting bagi kita untuk pastikan. Maka dengan itu yang amat berhormat Presiden mengumumkan dalam ucapan taklimat online, kita akan gerakkan dalam masa yang terdekat untuk memastikan kita ramaikan bukan setakat anak-anak muda kita yang mendaftar. Apa yang penting saya berharap ke arah ini, gerak kerja kita perlu berdasarkan dua strategi yang cukup utama dan penting. Pertama, kita nak pastikan retain di mana kita fokus area, kawasan-kawasan yang kita dah menang. Pertahankan kawasan yang menang. Yang kedua, regain, ambil balik kawasan yang kita kalah dalam pilihan raya ke-13 untuk meningkatkan kejayaan kita, jumlah kursi yang boleh mampu kita gerakkan. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam menangani dan mengurus perbezaan yang ada di negara ini, kebelakangan ini membimbangkan kita. Beberapa isu yang timbul, yang boleh menghakis bukan hanya kekuatan barisan nasional, boleh menghakis perpaduan bangsa yang berbagai antaragama di negara ini. Dalam menangani dan mengurus perbezaan ini sidang perwakilan, penting bagi kita untuk pastikan bab satu agama, bukan hanya agama dengan Islam dengan yang lain, hak umat Islam di kalangan umat Islam. Jadi saya berharap untuk memastikan seperti usaha Rasulullah membina tamadun kota Madinah sebagai langkah pertama menyatukan masyarakat Islam di Madinah. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, kaum Muhajirin dengan Muhajirin, kaum Ansar dengan Ansar, kaum Muhajirin dengan Ansar. Semangat Asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. Hubungan persaudaraan, masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi, kedua-dua golongan bergaul, bekerjasama untuk kebaikan agama dan negara. Masyarakat majmuk di negara ini penting kepada kita. Saling hormat menghormati. Semangat ayat Al-Kafirun ini diterjemahkan dalam perlembagaan negara Malaysia. Perkara ketiga kurungan 1. Agama Islam ialah agama resmi bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan amannya di mana-mana persekutuan. Perkara 152 dalam perlembagaan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa dinafikan hak-hak etnik lain menggunakan bahasa mereka. Perkara 153, kedudukan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputra terjamin di dalam perlembagaan. Jadi yang penting kepada kita toleransi di kalangan berbagai kaum. Hadirin yang dihormati sekalian, saya mencadangkan supaya jangan banyak kekeliruan, kita perlu mewujudkan penyelesaian koordinasi di antara institusi agama sebagai contoh Majlis Fatwa Kebangsaan bersama Majlis Agama Negeri. Ketiga, memantapkan penguasaan Majlis Agama dan Mahkamah Syariah. Ini semuanya mengikut saranan Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i yang abdal. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam membasmi kemiskinan merupakan perkara yang penting di negara ini. Dan saya berharap usaha ini dapat kita jayakan. Walaupun saya sedar dan tahu ada banyak peningkatan, banyak usaha yang kita lakukan. Tetapi saya menyedari juga terlampau banyak agensi membasmi kemiskinan, menjalankan tugas yang sama. Sebagai contoh setakat ini 18 agensi. Maka saya cadangkan perlu mengkaji semula peranan kesemua agensi untuk keberkesanan program-program yang sedia ada. Saya ingin mencadangkan agar satu badan khusus diwujudkan bagi mengkoordinasi sekaligus memantau program-program pembasmian kemiskinan. Badan ini akan bertanggung jawab menjelas dan mementapkan KPI sebagai monitoring body kepada agensi-agensi. Dalam usaha untuk meningkatkan keusahawanan antara kesukaran banyak dibicarakan oleh para perwakilan 2-3 hari yang lalu. Kesukaran mendapat pembiayaan keuangan, kurangnya pengetahuan,
mengenai kemudahan pembiayaan terlalu banyak dokumentasi dan syarat-syarat yang dikenakan. Betul tak? Masalah kedua, agak terlalu banyak agensi yang melaksanakan inisiatif yang sama, antaranya Tekun, Mara, MITI, KKLW dan lain-lain lagi. Di antara kemudahan yang disediakan bertindih di antara satu sama lain, yang mana telah menyebabkan sumber peruntukan keuangan yang disalurkan tidak dimanfaatkan secara maksimumnya. Maka dengan itu saya mencadangkan koordinasi pengstrukturan semula berkenaan kemudahan pembiayaan keuangan ini perlu diwujudkan. Hadirin yang dihormati sekalian, seperkara lagi, saya dah tahu lonceng dah bunyi dah. Bab perumahan banyak dibicarakan dalam perhimpunan ini. Dan saya dapati perumahan untuk membantu bukan hanya golongan yang mampu milik di bandar-bandar, di luar bandar. Saya berharap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden usaha untuk membantu masyarakat kita menerusi prima. Satu langkah yang baik dapat dipanjangkan sampai ke peringkat luar bandar. Kerana ini merupakan satu kaedah yang boleh membantu masyarakat di peringkat luar bandar. Kerana saya sedar di peringkat bandar dah ada prima, di peringkat bandar ada SCDC, di peringkat bandar ada SPNB. Hak di luar bandar cuma KKLW. Itu pun RM50,000 tanpa tanah. Bayangkan prima RM150,000 subsidi. Hak rumah PPRT RM50,000 yang ada. Maka saya cadangkan hak RM50,000 tak ada tanah. Tidak ramai masyarakat di luar bandar yang punya tanah. Mereka tergolong masyarakat yang miskin. Dalam miskin tak ada tanah mereka. Jadi saya dapat melihat bila saya menjelajah selaku Menteri Kampung ke kampung-kampung. Tok, kami tak ada tanah tu. Jadi tanah dia kadang-kadang terpaksa tumpang. Orang Kedah cakap tumpang tui. Kalau ayahanda dia, abang dia ada tanah, bina tanah kat situ. Saya berharap dalam masa yang mendatang, mudah-mudahan Datuk Seri dengan GST ada, peruntukan sedikit banyak dapat kita tingkatkan untuk membolehkan. Supaya termasuk tanah untuk fakir-fakir miskin di luar bandar dapat kita masukkan. Dalam mengatasi masalah jurang luar bandar dengan bandar, saya nak catatkan sedikit. Daripada rancangan Malaysia ketiga sampai Malaysia ke-9, peruntukan yang diberikan kepada negeri Sabah dan Sarawak hanya berjumlah 14% saja daripada rancangan ketiga sampai ke-9. Peningkatan alhamdulillah di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib selaku Menteri Kewangan dah pun meningkat. Saya berharap Datuk Seri dengan GST ada boleh tambah peruntukan untuk membolehkan kita dapat tingkatkan usaha-usaha ini. Akta hasutan akhirnya saya ucapkan syabas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden. Ini penting. Dan saya selaku Ketua Bahagian dari Sempurna, dengan kata-kata itu saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan petunjuk untuk memimpin bangsa dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.